إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ada kitab tu, kita muka surat 17. Kata dia, keutamaan zikir yang tidak terikat waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sehingga hari kebangkitan. Surah As-Saffat ayat 143 hingga 144. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Surah Al-Anbiya ayat 20. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sebagaimana hak yang kita sedia maklum, kitab hak yang kita duduk belajar pada malam ni, nama dia adalah kitab Al-Adhkar, berkenaan dengan zikir-zikir. Jadi kita sekarang ni masuk dalam bab keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Dia ada zikir hak yang terikat dengan waktu, dan ada zikir yang tidak terikat dengan waktu. Okey, kita ada zikir hak yang terikat dengan waktu, contoh lepas daripada semayang, dan ada zikir hak yang tidak terikat dengan waktu, bila-bila masa saja kita boleh berzikir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi sebelum daripada dia mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan bab hak yang dia buat ni, dia buat mari dulu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama yang disebut oleh Imam Nawawi adalah waladhikrullahi akbar. Ni yang kita biasa dengar semua dah. Sesungguhnya ingat Allah hak tu lebih besar. Ingat Allah hak tu hak yang lebih besar. Cuma kita kena sebut jugalah, dalam pengajian ni sebenarnya ladhikrullahi akbar, ulama berselisih kepada beberapa pandangan di dalam menafsirkan ayat tersebut. Jadi hak yang kita duk dengar besar biasa dengar kan, mengingati Allah tu lebih besar. Tapi tahu tak, di sana ada tidak kurang daripada 5 pandangan ulama dalam menafsirkan ayat waladhikrullahi akbar. 5 pandangan. Yang pertama sekali, ladhikrullah, sesungguhnya mengingat Allah. Allah ingat kita, bukan kita ingat Allah. Allah ingat kita tu akbar, lebih besar daripada kita ingat kepada Allah. Allah Ta'ala ingat kita lebih besar. Okey, itu ada sebahagian daripada ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, tak silap ingat, dia menafsirkan maksud ladhikrullah ni bukan kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Hak tu lebih besar daripada kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah hak yang dapat Allah Ta'ala ingat ke dia? Orang mana hak yang dapat ganjaran sampai Allah Ta'ala ingat ke dia? Kata ulama, orang hak yang ingin mendapat ganjaran tersebut Allah Ta'ala ingat ke dia adalah dia kena ingat kepada Allah. Dalilnya ayat lepas daripada ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum, mu ingat kepada aku akan ingat kepadamu. Apabila Allah Ta'ala ingat, tak ada hak tu hak yang lebih besar sekali, lebih besar daripada segala-galanya. Lebih besar daripada bini kita ingat kita, anak kita ingat kita, cucu kita ingat kita, ayah kita ingat kita, mak kita ingat kita. Ada juga tahu tak dalam masyarakat kita ni, mari jumpa dengan ustaz, mari jumpa dengan tok imam, minta sembahyang hajat, anak dia ingat dia. Lama dak balik-balik dak tanya kapo langsung Allah Rabbi, anak tak ada benda ni, mak yang duk susah sangat. Tiba-tiba lepas daripada
benda ahli masjid orang surau semayang aja anak dia telefon, oh esok tu buat nasi dagang terus dah, suka sangat. Oh rasa ni hak paling besar sekali dalam hidup dia ni. Dah anak dah biasa ingat, tiba-tiba anak telefon lah, rupanya anak telefon nak pinjam BT je, sebab anak jam BT. Biarlah, yang penting anak ingat ke dia. Oh gembira dah kita. Ada orang benda minta semayang ajak sebab cucu dah ingat ke dia, tok lelaki dah ingat ke dia, bini dah ingat ke dia, macam-macam kan tau. Allah Rabbi. Tapi sebenarnya dalam benda yang kita duk cerita saat ni, kecek lagi berbanding dengan Allah Ta'ala ingat kepada kita. Okey, tu ladikulullah. Allah Ta'ala ingat kepada hamba dia, hak tu lebih besar daripada segala-galanya. Kita pada hari ni kalau raja ingat kita, menteri ingat kita, walaupun duk balah dengan menteri, tapi kalau menteri duk ingat kita, Allah Rabbi, rasa suka sungguh dah menteri duk ingat. Memang duk balah setengah-setengah dengan menteri pun, tapi kalau menteri duk sebut tu, suka sungguh. Kecek belaka berbanding dengan Allah Ta'ala ingat. Tuhan yang mencipta segala menteri dan mencipta sekalian alam ingat kepada kita, pastinya lebih besar. Okey, itu satu huraian daripada maksud firman Allah Ta'ala wala zikrullahi akbar. Cuma hak yang masyhur yang kita dah ingat sama, hak yang kita dah tahu sama, maksud la zikrullahi akbar, berzikir kepada Allah adalah lebih besar daripada segala-galanya. Tak ada dah hak yang lebih besar. Hak tu hak yang paling besar sekali. Ingat kepada Allah hak yang paling besar. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf dia meletakkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah aghyar, akdar, perkara hak yang mengkeruhkan hati. Jadi benda hak yang kecil belaka, hak yang paling mulia, hak yang paling besar adalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawasanya ingat kepada dia lebih besar tanpa meletakkan batasan waktu. Setiap waktu kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat yang pertama. Dalam ayat yang kedua, Imam Nawawi menyebut ayat ni di antara ayat yang biasa kita dengar semua lah. Benda fadhkuruni adhkurukum washkuru, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Gitu ayat dia kan, yang kita biasa dengar semua. Maka mu kena sebut aku, nescaya aku akan sebutmu. Mu kena ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu. Sebab itulah kalau kita pergi ke dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu ulama-ulama tazkiyah an-nafs, kalau orang tu nak dapat benda daripada Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala masukkan nur, cahaya di dalam hati dia. Baik, seterusnya kata dia, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat yang ketiga yang Imam Nawawi menyebut dalam kitab dia ni, dalam bab keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktunya adalah, maka kalau sekiranya dia kembali kepada Nabi Allah Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyebut la minal musabbihin, orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ni kita tak faham cerita ni hanya baca kodoh ni. Mereka kita kena, untuk faham masalah ni kita kena cerita secara keseluruhan, secara ringkas lah. Di antara Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia adalah Nabi Yunus bin Matta. Diutuskan di negeri Nainawa. Nainawa ni adalah satu negeri di negara Iraq. Jadi oleh kerana penduduk Nainawa menyembah berhala, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang rasul yang nama dia adalah Yunus bin Matta. Dan Yunus bin Matta diberi gelaran sebagai Dhunnun ataupun Zinnun. Apa makna Zinnun? Tuang kepada ikan nun. Ikan nun ni adalah ikan yang telang dia. Ya, Nabi Allah Yunus bin Matta, dia dakwa hajar orang kampung dia, orang negeri dia supaya mentauhidkan Allah, supaya tunduk taat kepada Allah, tinggal melakukan syirik, tapi tak mau ikut setagak. Last sekali dia kata, kalau mu tak mau ikut, rekahlah ceritanya. Mu tak mau ikut, mu tunggulah azab daripada Allah. Dia pun dalam keadaan marah, dia tinggal kampung dia. Dia tinggal, dia menuju ke Medan laut. Dia pun naik kapal. Sekali dengan orang yang duduk ada atas kapal, dia
naik atas kapal pun belayar-belayar, tiba-tiba mari rombok hok yang kuat nak lekuk kapal, bincang-bincang nak awan ni kita kata kena buang dah barang-barang tu tahuk belaka dah. Masih dak tu lagi mesti kena tahu orang pula mengundi kena Nabi Allah Yunus. Dalam riwayat dalam kitab tafsir menyebut 3 kali. Kali pertama kena dia orang duk tengok dia orang baik, orang soleh, orang kata dapat ngundi sekali lagi ngundi sekali-kali kena dia juga, dia nak pecat baju dah orang tak kali ketiga kena dia juga, last sekali dia pecat baju dia terjun dalam laut. Masa dia terjun dalam laut, dia yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia. Mari ikan al-hut, dalam Al-Quran menyebut al-hut, telang dia dalam ikut, dia ingat mati dah dia, tapi dia duduk gerak-gerak, masih lagi boleh gerak. Lama mana duduk dalam perut ikan tu, ulama berselisih pandangan. Ada kata 40 hari, ada kata beberapa jam je, ada kata 3 jam, 3 hari, macam-macam lah. Ada beberapa pandangan daripada ulama. Lepas daripada tu ikan Nuh saat ni tu mutah balik Nabi Allah Yunus. Baik, masa dia duduk dalam perut ikan, Nabi Allah Yunus berzikir dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia berzikir dengan zikir sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala kata lagu mana, laula kalau sekiranya Nabi Allah Yunus bukanlah daripada orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah, maka dia tidak akan terselamat. Tengok besarnya ganjaran orang yang berzikir, termasuknya bertasbih. Sebab itulah dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun, doa dhinnun, maksudnya doa Nabi Allah Yunus bin Matta, idh da'a fi batnil hut, yang mana doa ni dia berdoa ketika dia berada dalam perut ikan Nuh, ikan hut, ikan Nuh, ikan besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yad'u rajulun muslimun biha, tidak ada seorang Islam pun yang berdoa dengan doa tersebut, fi syai'in qattu, dalam apa jua perkara pun, illa istajaba Allahu lah, melainkan Allah Ta'ala mustajabkan bagi dia. Okey, doa ni kita perbanyakkan doa ni ketika kita berada dalam kesusahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Dan hadis ni dinilai sahih oleh sebahagian daripada ulama hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa Nabi Allah Yunus bin Matta adalah doa yang memang cukup digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita beramal dengan doa tersebut. Nabi Allah Yunus bin Matta ketika dia berada dalam perut ikan Nuh, dia berdoa dengan doa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia. Tapi kita kena ingat, doa yang kita berdoa dalam kesusahan, kita nak Allah Ta'ala cepat mustajab doa kita, adalah ketika kita senang, kita perbanyakkan doa. Jadi bukan hanya ketika kita susah sahaja, bahkan ketika kita senang, kita kena perbanyakkan doa. Berpandukan kepada satu hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Mu kena kenal Allah Ta'ala pada ketika mu senang, Allah Ta'ala akan kenalmu pada ketika mu susah. Jadi ketika kita senang, banyakkan berdoa. Jadi apabila kita susah, kita berdoa, akan cepat datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tu cerita sedikit sebanyaklah tentang Nabi Allah Yunus bin Matta. Sikit je, ringkas je kita cerita tu. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud mereka selalu bertasbih malam dan siang, tidak henti-hentinya. Itu surah Al-Anbiya ayat 20. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, telah kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihain. Kalau kata As-Sahihain, dia merujuk kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua-dua imam ahli hadis. Dia ni adalah imam kepada ahli hadis, maksudnya ikutan kepada ahli hadis. Yang pertama nama dia Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma, dengan sanad yang bersambung daripada Abu Hurairah. Beliau adalah Abdul Rahman bin Sakhr
menurut pendapat yang paling benar dari sekadar 30 pendapat. Allah Rabbi, kita baca cepat lagu tu kan, tapi sebenarnya perkataan ni sebenarnya adalah perkataan yang cukup tinggi perbincangannya ataupun cukup banyak perbincangannya dalam ilmu hadis. Jadi Imam Nawawi kaya pandangan yang paling kuat, nama dia Abdul Rahman bin Sakhin dalam 30 pandangan. Allah Rabbi, kalau kita tengok ada 3 benda yang penting yang disebut oleh Imam Nawawi. Yang pertamanya nama Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari yang disebut oleh Imam Nawawi, nama dia Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Memang nak ingat sekaligus gitu kan. Muhammad bin Ismail, nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anak cucu kepada Nabi Ismail, Ismail anak Ibrahim. Itu nama Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Yang keduanya nama Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Taukidi nama Muslim pula sekali lagi. Lepas tu nama Abu Hurairah. Abu Hurairah sebenarnya ulama hadis berselisih pandangan. Nama dia sebenar dia sebab dia masyhur dengan panggilan je Abu Hurairah. Kata Imam Nawawi 30 pandangan ulama-ulama berkhilaf. Ada kata nama dia gini 30, tapi dalam hak yang 30 tu paling pandangan hak yang paling kuat, dan nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Itu nama Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Okey, yang keempat, ramai-ramai sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dah. Lebih kurang dalam 4 tahun jadi bersama dengan Rasulullah, lebih kurang. Sebab dia mari ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah pada tahun Fathu Khaybar, pada tahun penaklukan kota Khaybar, dalam peperangan Khaybar. Dia mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asal penduduk Yaman. Tapi walaupun dalam tempoh lebih kurang 4 tahun, lebih kurang lah, walaupun dalam tempoh yang sekejap, tapi dia duk cara bab lain, duk cara duduk dengan bersama dengan Rasulullah sahaja. Akhirnya kita dapati sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah adalah Abu Hurairah. Di antara pembantu ataupun benda yang membantu Abu Hurairah kuat ingatan adalah yang pertama usaha dia, yang keduanya adalah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lepas daripada Rasulullah doa ke dia, maka benda yang dia dengar terus dia ingat. Kita mana benda yang kita dengar, berapa patah je yang kita ingat. Abu Hurairah apa yang dia dengar terus dia ingat. Dan dia yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis, nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain, sehingga Aisyah sendiri tak boleh nak lawang lagi dengan dia. Banyak hadis daripada Abu Hurairah lagi berbanding daripada Aisyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benda yang Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, 2 kalimah yang ringan untuk diucapkan dengan lidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan. Kalimah ni ringan di atas lidah. Biasa lidah ni, biasa ringan ni kena letak di atas neraca. Asal ringan ni kena letak di atas neraca. Jadi kalimah ni memang cukup ringan sangat. Kalau kita letak di atas neraca lidah kita memang cukup ringan. Maksudnya mudah sangat nak cakap ni, nak kata benda ni 2 kalimah ni mudah sangat nak ucap, mudah sangat nak kata. Okey, satu. Yang keduanya kata dia berat di atas timbangan, neraca mizan. Dia neraca timbangan ni di akhirat, di padang mahsyar. Amalan setiap daripada hamba Allah Subhanahu wa taala akan ditimbang di atas 2 neraca. Satunya neraca kebaikan, yang keduanya neraca kejahatan. Baik, ganjaran pahala orang yang kata 2 kalimah ni penuh neraca timbangan, ataupun jadi neraca timbangan kebaikan tu jadi berat kerana ganjaran 2 kalimah ni. Allahu Rabbi. Yang ketiganya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan Rahman. Amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kalimah ni. Tapi kita kena faham, bukanlah bermaksud selain daripada 2 kalimah ni tidak dikasihi oleh Allah, bukan. Setiap kalimah yang baik dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sama ada ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, bacaan Al-Quranul Karim, bacaan-bacaan dalam sembahyang, semuanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua kalimah ni mengandungi kelebihan yang khusus, sehingga kan disebut dalam hadis ni dua kalimah ni amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Benda kalimah ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya Maha suci Allah dan segala puji baginya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang maha agung. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya kalimah ni kita orang yang duk surah bala ni duk dengar dah tahulah berapa puluh kali dah, start daripada sampai ke sekarang berapa puluh kali dah kita dengar kalimah ni. Cuma sekali dengar beramal sekejap, sekali dengar beramal sekejap, sekali dengar pulah kok dia buluk, kalau ada tasbih pulah kok tasbih kejap, sekali kabur sekali buat, sekali kabur sekali buat, macam ketuk paku je lah. Okey, lepas ni mungkin buat pula sekejap je, lepas tu dah buat, nanti ustaz mengajar akan datang, ustaz mana pula buat pula. Okey, gitulah kita kan. Tapi tak apalah, tak ada masalah lah. Yang penting ada peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan nak kabur bahawasanya dua kalimah ni adalah ada ganjaran yang cukup besar, kerana ahli jemaah kita ni dah tahu dah berapa kali dia biasa dengar hadis ni. Cuma kita nak bincang kenapakah dua kalimah ni ganjarannya cukup besar di sisi agama. Kenapakah Allah Ta'ala memberi ganjaran yang cukup besar bagi orang yang berkata kalimah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim? Kerana dia sebenarnya dalam kalimah ni dia mengandungi 4 kalimah. Dalam kalimah ni dia ada 4 perkara. Yang pertamanya dia ada menyuci Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ada memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ni sebenarnya adalah ringkasan daripada 4 kalimah. 4 kalimah ni yang dikenali sebagai al-baqiyatus salihah. Dalam kalimah subhanallahi wa bihamdi ada menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dan ada memuji Allah Subhanahu wa taala, ada membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagu mana kita nak faham? Okey, nanti kita akan huraikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah ni adalah menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Maksudnya ketika kita ucap subhanallah, kita telah menafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala, secara lazimnya kita akan menyabitkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya menafikan kekurangan dan menyabitkan kesempurnaan ini adalah hakikat kenal Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada yang mempunyai sifat tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sahaja yang tidak ada kekurangan. Kita Allahu Rabbi dah sawayaklah kekurangan kita, berlambak kekurangan kita. Berlambak kalau kita nak kira. Tak usah suruh orang kira, kita boleh kira sendiri. Dan kalau orang lebih lagi banyak orang nampak, sebab kita tengok dengan 2 mata kita je, orang boleh tengok dengan beratus-ratus mata. Okey. Tidak ada hak yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam akidah, apa hak yang wajib kita kena berpegang secara umum, secara kasar, secara ijmali adalah kita kena beriktikad dalam hati Allah Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, sedikit pun tidak ada kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, apabila kita beriktikad lagu tu, jadi bermaknanya daripada pegangan kita tak ada hak yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang layak disembah adalah orang yang mesti tidak ada sedikit pun kekurangan pada dia, dan pada dia ada penuh dengan kesempurnaan. Jadi di situ ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai sifat tersebut, zat yang mempunyai sifat tersebut sedikit pun tidak ada kekurangan dan pada dia penuh dengan kesempurnaan, zat itulah zat yang paling besar. Okey, itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha
agung. Sebab itulah besar sangat ganjaran orang yang menyebut perkataan ni. Cuma perlu kita kena tahu, untuk mendapat ganjaran daripada ucapan ni adalah yang pertama sekali kita kena betulkan ucapan tu. Kena betul lah. Sebut tak betul tak boleh lah. Sebut biar betul. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan pernah kita kau orang kadang-kadang orang kita ni dia tinggal huruf, tukar huruf macam-macam kan. Tinggal huruf, tukar huruf. Ha dalam bahasa Arab dia lain daripada ha. Subhanallah salah, bukan subha. Tu al-ha dia dengan ha. Subhan. Okey, tu kita kena tahu. Subhanallah mati dengan ha. Wa bihamdih subhanallahil azim. Sebut model. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, adalah kita kena tahu makna ketika kita ucapkan perkataan ni. Jadi ketika kita ucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kita hadirkan makna di dalam hati. Apabila kita hadirkan makna dalam hati, barulah ada roh bagi zikir ini. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Hadis ini adalah hadis terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis yang Imam Nawawi sebut sini, hadis yang terakhir sekali dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Seterusnya telah kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim daripada Abu Zar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar Al-Ghifari. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah ta'ala, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal, qala mastafa Allah li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku beritahu kepada kamu tentang perkataan yang paling Allah Ta'ala cintai? Allah Rabbi, kita orang hak yang meletakkan Allah Ta'ala di dalam hati kita pada tempat yang tinggi. Ketika kita dengar ada perkataan ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala kasih, mesti kita nak tahu. Okey, kita buat contoh. Kita apabila kita kasih kepada seorang, kasih kepada orang puang ke, orang puang kasih kepada orang lelaki ke, kalau kita tahu dia suka benda, memang kita ataupun kita akan cari benda yang dia suka, supaya kita nak beri kepada dia benda yang dia suka, agar bertambah lagi kasih dia kepada kita. Betul tak gitu? Betul tak? Okey, tahukah kita nak contoh orang puang semua orang? Biarlah kita contoh orang puang pun benda rasanya contoh yang lebih tepat kan. Jangan kira hak nikah dah, hak nikah lagi sebab dia hak dak nikah lagi tu dia benda tarikan dia lebih kuat kan. Dia contohkan dah pernah lalu masa bercinta, rasanya pernah lalu belaka kan. Takkan nak tanya seorang-seorang, malu pula hak lepas-lepas dah. Okey, kita masa duduk gila ke orang puang duduk gila ke orang lelaki. Dia masa tu kalau orang lelaki dia gila ke puang, dia akan cari benda kau puang paling suka sekali. Begitu juga orang lelaki, dia akan cari benda kau orang puang, begitu juga dia cari benda kau orang lelaki tu paling suka sekali. Kalau ada benda yang paling suka, hak tu dia akan cari untuk beri kepada orang yang dia sayang. Baik, begitu juga orang Islam, orang beriman yang mempunyai kedudukan, maksudnya Allah Ta'ala mempunyai kedudukan yang tinggi dalam hati dia. Ketika dia dengar ada perkataan ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala sayang, maka pasti dia ingin tahu untuk diberi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar orang yang dia sayang, agar orang zat yang dia cinta, zat yang dia sayang, balas balik kasih sayang kepada dia. Okey, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, mahukah aku beritahu kepadamu tentang perkataan yang paling Allah Ta'ala cintai? Benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cintai. Kata sesungguhnya perkataan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah subhanallahi wa bihamdih. Maksudnya maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini perkataan yang paling Allah Ta'ala cintai, ucapan subhanallahi wa bihamdih. Ini paling Allah Ta'ala paling suka. Cuma di sana ada hadis yang kedua yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdalul kalam la ilaha illallah.
seafdal perkataan adalah la ilaha illallah. Okey, nampak pada zahirnya hak sini hak yang paling Allah Taala kasih adalah subhanallah wa bihamdih. Tapi ada hadis yang kedua, hak yang paling Allah Taala suka adalah la ilaha illallah. Kata ulama sebenarnya tidak bercanggah pun. Tak bercanggah pun. Sebenarnya kedua-dua perkataan tersebut adalah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis ini disebut subhanallah wa bihamdih adalah benda yang paling Allah Subhanahu wa taala kasih, kerana dalam subhanallah wa bihamdih ada mengandungi perkataan la ilaha illallah. Macam kita khabar tadi, ketika kita membersihkan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, mensucikan Allah daripada segala kekurangan, maka pasti kita akan menyabitkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Zat yang tidak ada sedikit pun kekurangan, zat yang pada dia segala kesempurnaan, zat tu sajalah yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Maka dalam perkataan subhanallah wa bihamdih ada mengandungi kalimah tauhid, ada mengandungi perkataan la ilaha illallah. Sebab itulah perkataan ni cukup dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal lagi kita je lah. Jadi kita tahu dah benda ni, tinggal lagi kita buat ke dah. Tapi pastinya kita yakinlah ahli Jumaah kita buat. Cuma macam kita khabar tadi, buat kadang-kadang dah buat lama, buat sekejap aja. Sekali dengar tu mungkin dah 2-3 hari. Tengah panas saat itu buatlah. Lepas tu sejuk tinggal pula. Orang khabar buat pula. Memang gitulah kita manusia kan. Tapi tak apalah, yang penting ada peringatan. Itu yang penting. Baik. Katanya perkataan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perkataan apa yang paling utama. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang dipilih oleh Allah Taala untuk para malaikatnya ataupun untuk hamba-hambanya. Dia ada Allah Taala memilih untuk para malaikatnya ataupun Allah Taala pilih kepada hambanya. Hak ni lah hak yang paling besar sekali, hak yang paling afdal sekali. Jadi perkataan mana yang Allah Ta'ala pilih kepada malaikat dan kepada hambanya, iaitu perkataan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Jadi ucapan subhanallah wa bihamdih ini adalah perkataan yang sering diucapkan oleh para malaikat. Ni zikir para malaikat dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita buka 3 je, ketika Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Allah Ta'ala nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Maka malaikat tanya, benda mu nak jadi mereka man yasfikud dima, mereka yang merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah. Lepas tu malaikat kata lagu mana? Wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbik wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami memuji kepadamu ya Allah, sedangkan kami ni hak yang layak duduk di atas muka bumi, sebab kami duduk siang malam puji kepadamu ya Allah, kami bertasbih kepadamu dengan memujimu ya Allah. Jadi ucapan subhanallah wa bihamdi adalah ucapan yang Allah Ta'ala pilih kepada para malaikatnya. Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan dia juga ucapan yang cukup mulia. Maka hamba Allah Ta'ala yang ingin mendapat kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah diperolehi oleh malaikat, maka dia kena ucap ucapan yang Allah Ta'ala pilih kepada malaikat, iaitu subhanallahi wa bihamdi. Okey, seterusnya kata dia, telah kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Samurah bin Jundab. Dia seorang sahabat Rasulullah, ada seorang sahabat nama dia Samurah bin Jundab. Orang kita tak ada nama Jundab. Kalau ada nama Jundab tu tak tahulah. Rasa pelik dia nama Jundab. Kalau ada, tapi sebenarnya Jundab adalah nama kepada ayah kepada seorang sahabat. Nama dia Samurah bin Jundab. Dia boleh baca dua, Jundub ataupun Jundab. Samurah bin Jundub ataupun Samurah bin Jundab. Dia kata lagu mana? Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah Ta'ala arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Artinya, perkataan yang paling Allah Ta'ala cintai ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan maha besar Allah. Tidak mengapa bagimu untuk memulakan dari perkataan yang mana pun. Nak mula Allahu Akbar dulu ke, Subhanallah dulu ke, Alhamdulillah dulu ke, La ilaha illallah dulu ke, tak ada masalah. Okey, seterusnya
telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa yang Rasul bersabda? At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw qala tamla'u ma bainas samawati wal ard. Artinya, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Okey, hari ni kita kena urang panjang sikit. Dia ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada seorang sahabat Rasul yang dikenali sebagai Abu Malik Al-Ash'ari. Tapi nama dia sebenarnya nama dia Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari nama dia. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Ni yang disebut dalam hadis ni. Tapi kita kena faham makna bersuci dan makna iman di sini. Jangan kita letak pada tempat hak yang tidak betul di sisi agama. Ada sebahagian daripada orang dia ambil hadis ni tulis dia, bersuci sebahagian daripada iman, dia letak mana? Di tempat pembuangan sampah. Jadi bermakna hak yang dikatakan sebahagian daripada beriman saat itu adalah kena bersih kawasan tu. Dia tak guna hadis ni at-tuhuru syatrul iman untuk bersih baju, untuk bersih dalam rumah. Nampak rumah kubang, tulis pula at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Sebenarnya itu adalah silap, itu adalah salah. Dia sebenarnya orang tu dia tidak belajar hadis ni. Kalau dia belajar, dia tidak akan meletakkan hadis ni pada tempat tersebut. Bukanlah bermaksud bahawasanya syarak melarang kita melakukan kebersihan, bukan. Syarak memang menuntut untuk kita melakukan kebersihan. Sama ada tempat pembuangan sampah di dalam masjid, dalam surau, baju kita, begitu juga dalam rumah kita, memang syarak tuntut. Tapi meletakkan hadis ni di tempat tersebut, orang panggil letak tak kena pada tempat. Macam kita kata gini ya, kita kata manakah dalil Allah larang, manakah dalil tak boleh kecing kepada rakyat? Contoh kita kata, manakah dalil haram nipu? Sebagai contoh, dalilnya dikata qul huwallahu ahad. Kata oleh mulia Muhammad, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Tu ayat Quran tau. Kita kata betul tu ayat Quran, tapi guna ayat tersebut untuk tempat tu dah kena, cara dah kena. Okey, boleh faham? Sebenarnya at-tuhuru syatrul iman dalam hadis ni makna dia lain. Bukan makna dia sebagaimana yang kita faham tadi. Bukanlah bermaksud benda kotor saat itu dituntut oleh agama, bukan. Syarak memang menuntut kepada kita melakukan kebersihan, bersihkan tempat, bersihkan pakaian kita, memang syarak tuntut. Namun hadis ni letak situ adalah tidak tepat. Okey, boleh kita faham kan? Begitu juga ada selagi yang biasa kita duk tengok an-nadhafatu minal iman. Dia tulis an-nadhafatu minal iman. Sebenarnya perkataan an-nadhafatu minal iman dia tidak disebut di dalam hadis yang sahih. Tidak disebut dalam hadis yang sahih perkataan tersebut, tapi makna betul. Makna sama dengan at-tuhuru syatrul iman. Okey, apa makna tuhur di sini? Makna at-tuhur di sini ulama berselisih kepada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama adalah bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis. Bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis adalah minal iman. Iman di sini dengan makna sembahyang. Kita bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis atau sebahagian daripada sembahyang. Maksud dia orang yang sembahyang tapi dia tidak jaga diri dia daripada najis, dia tidak ambil air sembahyang betul, tidak mandi wajib betul, maka tak sah sembahyang dia. Kerana at-tuhuru syatrul iman. Dalam syarak iman ada makna sembahyang. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan iman kamu. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, imanakum ay salatakum. Iman kamu di sini dengan makna sembahyang kamu. Cerita dia lagu mana cerita dia? Nabi SAW apabila dia berhijrah ke kota Madinah, maka sampai di Madinah Rasul sembahyang hadap kepada Baitul Maqdis. Dia hadap kepada Baitul Maqdis. Jadi lebih kurang dalam beberapa belah bulan lah. Maka Rasulullah pun nak minta daripada Allah agar hadap kepada Kaabah pula. Maka Allah Ta'ala turun ayat,
fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadaplah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi apabila Allah Ta'ala turun ayat tersebut, maka Rasulullah hadap ke Masjidil Haram. Siapa ke di Madinah, kalau biasa orang pergi buat umrah, dia akan ziarah Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Yang mana dalam masjid dua kiblat tu, mimbar dia sana se. Mimbar dia ada dua. Mimbar hak sana tu mimbar hak asal. Lepas tu mimbar sana. Okey, boleh faham tak? Jadi asal hadap ke Baitul Maqdis ke sana. Lepas tu tukar hadap ke sini pula. Okey, kalau orang pergi Madinah dah, dia akan ziarah Masjid Al-Qiblatain. Jadi apabila turun ayat Allah Ta'ala suruh hadap kepada Masjidil Aqsa, maka sebahagian daripada sahabat Rasul kata, dah kawan-kawan kita hak mati dah, hak semayang sebelum daripada ni dah pernah menghadap kepada Masjidil Haram, kepada Kaabah, dan Allah Ta'ala terima dah semayang. Hak yang kita dah semayang sebelum daripada ni, hak kita dah hadap kepada Masjidil Aqsa, Allah Ta'ala terima ke tak? Datuk Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan imanakum, yakni sembahyang kamu. Jadi hak mu semayang sebelum daripada ni, walaupun menghadap kepada Baitul Maqdis, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Jadi dari itu kata ulama, iman semayang dinamakan juga sebagai iman. Sebab itulah kalau kita tengok majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata iman ni dia merakumi tiga, bukan hanya daripada sudut i'tiqad sahaja. Sehingga kan Imam Syafi'i katakan iman ni adalah yang pertama at-tasdiqu bil janan, at-tasdiqu bil janan, hati kita membenarkan. Yang keduanya adalah wal iqrar bil lisan, pengakuan dengan lidah. Yang ketiganya adalah wa amalun bil arkan, perbuatan dengan anggota-anggota zahir. Sebab Allah Ta'ala meletakkan sembahyang tu sebagai iman, sedangkan padahal kita tengok sembahyang ni dilakukan oleh anggota zahir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pandangan yang pertama, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Pandangan yang kedua, bersuci sebahagian daripada iman. Iman ni dengan makna imam. Imam ni adalah dengan makna imam, merangkumi i'tiqad dalam hati, pengakuan dengan mulut, lepas tu perbuatan dengan anggota zahir. Merangkumi tiga perkara ni imam. Sebenarnya imam hak yang kita kabur merangkumi tiga perkara, sebahagian daripadanya adalah bersuci. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna aw qal bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ni ada 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. Iman banyak cabang dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'laha, hak yang paling tinggi sekali adalah qaulu la ilaha illallah, hak tu hak paling tinggi sekali. Perkataan ucapan la ilaha illallah, hak tu paling tinggi. Wa adnaha, hak yang paling rendah sekali iman, imatatul adha 'anil tariq, menghilangkan perkara yang mengganggu orang daripada jalan. Kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman, malu adalah sebahagian cabang daripada iman. Jadi iman ni apa yang disebut oleh Rasulullah ada 70 lebih. Sehingga kan ada sebahagian daripada ulama kata ada 77 cabang iman. Kalau kita tengok kepada cabang-cabang iman, dia tidak lari daripada dua perkara. Yang pertamanya, menafikan, menghilangkan, kita kena membersihkan diri kita daripada hal tersebut. Yang keduanya, kita kena apakah? Ada benda yang perlu kita kena tinggal, ada benda yang perlu kita kena buat. Tinggal tu makna kena bersihkan daripada diri kita. Di antara benda yang kita kena bersihkan daripada diri kita adalah syirik. Kena bersihkan daripada hati kita syirik. Maksiat kita kena bersihkan daripada diri kita. Jadi perkataan at-tuhuru syatrul iman, bersih daripada perkara yang dilarang, itu adalah sebahagian daripada iman. Manakala sebahagian yang lain adalah kita buat benda yang diperintah. Boleh faham tak? Itu maksud at-tuhuru syatrul iman. Allah Rabbi. Ini apa yang dihurai oleh para alim ulama. Setengahnya kata dia, ucapan Alhamdulillah dapat memenuhi neraca timbangan. Besarnya ganjaran bagi orang yang mengucap Alhamdulillah. Kerana dalam ucapan Alhamdulillah, sebagaimana yang kita khabar tadi, dia mengandungi hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ucapan Alhamdulillah, dia mengandungi 4 kalimah yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada menyucikan Allah, ada menyabitkan kesempurnaan bagi Allah, ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang last sekali adalah
membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dah ingat dah. Ucapan alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Soalnya ganjaran pahala yang Allah Taala bagi kepada orang yang mengucap perkataan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang perlu kita kena tahu lagi adalah ketika mana kita mendengar amalan yang sikit ganjaran dia cukup banyak, tiba-tiba kita tidak mampu buat, kita kena muhasabah diri kita. Kita kena fikir kenapa kau terjadi hal tersebut. Benda ni benda sikit aja ganjaran pahala. Benda ni memang cukup tinggi ganjaran pahala. Walaupun kita tahu tapi kita tidak mampu buat, maka di situ kita perlu muhasabah diri kita. Sebab benda aku jadi lagu ni, benda yang sepatutnya aku boleh buat tapi aku tidak boleh buat. Benda yang akan menjamin aku untuk mendapat kebahagiaan di negeri yang kekal abadi tapi tidak aku dapat buat. Kenapa kau jadi lagu ni dalam diri kita? Kita kena muhasabah supaya kalau sekiranya kerana dosa yang kita lakukan, maka kita boleh bertaubat di atas kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang kita lakukan. Dia kadang-kadang punca daripada kita rasa malas untuk melakukan ibadat dan seumpamanya adalah kerana dosa yang ada pada diri kita. Maka untuk menghilangkan dosa tersebut adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya telah kami riwayatkan juga daripada Juwairiyah Ummul Mukminin. Juwairiyah ni adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata ibu kepada orang beriman. Dia semua isteri Rasulullah adalah ibu kepada orang beriman, ibu kepada kita. Isteri Rasulullah semua sekali. Tapi kena ingat, ibu pada sudut yang pertama, pada sudut mesti kita kena menghormati dia. Sama ada ketika dia hidup ataupun selepas daripada dia mati. Okey, sebagai contoh, ada sebahagian daripada Syiah, dia memang cukup mencela Aisyah dengan Hafsah. Ketika kita dengar dia cela, maka kita kena membela. Tu termasuk dalam kita memuliakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan ibu kita. Kita kalau mak kita, orang kata ke mak kita, Allah tu baik, orang mereh kita lawan. Mak kita kalau orang kata, ni bukan setakat mak kita, isteri Rasulullah, mak kepada seluruh orang beriman. Jadi orang kata mesti kita kena bela, sebab kita perlu kena muliakan, mesti kita perlu menghormati. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ibu daripada sudut tidak boleh berkahwin setelah daripada kewafatan Rasulullah. Adapun daripada sudut aurat, dia bukan sama dengan ibu kita. Daripada sudut saka, dia bukan sama dengan ibu kita. Ibu kita apabila dia mati, maka anak boleh saka. Dia anak ni tak ada siapa yang boleh halang, mesti dia dapat, sama ada anak lelaki ataupun anak puan. Baik, jadi adakah isteri Rasulullah apabila dia wafat, dia mati, kita sebagai orang beriman boleh saka daripada dia? Tak boleh. Dalam masalah saka, dia bukan ibu kita. Dalam masalah aurat, dia bukan ibu kita. Maksudnya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat-sahabat yang selain daripada mahram dia kena jaga aurat. Dia kena tutup belaka. Kena tutup dah aurat, dia kena jaga. Bahkan apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala suruh kepada dia rendahkan suara. Fala takhda'na bil qawl. Mu jangan kena rendahkan suara, kena cakap biasa, jangan rendahkan suara. Mu jangan rendahkan suara ketika bercakap dengan orang beriman. Sebab bimbang, fayatma'al ladzi, bimbang orang yang ada penyakit dalam hati, rasa nak buat benda hak tak molek dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala pesan kepada isteri Rasulullah dalam Al-Quranul Karim, kena jaga bukan setakat batasan aurat. Suara ketika cakap pun jangan rendahkan. Jangan cakap lembut je dengan orang puang, jangan dengan orang lelaki, sebab dia orang puang. Macam kalau kita pula, jangan cakap lembut je dengan orang puang. Kalau dia, jangan cakap lembut je dengan orang lelaki. Baik, jadi isteri pada sudut kita kena hormat. Lepas tu sudut kita kena, tidak boleh kita nikah dengan dia setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kami riwayatkan juga daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla as-subha
وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه فقال ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi. Nanti kita kena sambung mula lah. Panjang pula hadis ni. Kita berhenti situ dululah. InsyaAllah kita rasa ada manfaat daripada perbincangan kita pada malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita, memberi keberkatan kepada kita, memberi kekuatan taufik agar kita mampu amalkan ucapan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.